Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita cuba melihat ayat-ayat tafsir dalam suratul Baqarah, ayat 48, 49, 50 dan 51. Artinya dalam muka surat 7 suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Amma ba'd. Malam ni kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana diberi peluang malam ni bersama-sama untuk kita mentelaah ayat-ayat Al-Quran di tempat mengaji kita ni, teratak mengaji. Alhamdulillah tempat ni tempat yang hidup suasananya. Mudah-mudahan kita diberkati dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Samping kita mengaji, kita juga memahami ayat-ayat Al-Quran dan tadabbur supaya kita tergolong di kalangan orang-orang yang mentadabbur ayat-ayatnya dan memahami penurunannya. Kerana kita merupakan sebahagian besar ialah menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tanggungjawab kita adalah besar, iaitulah memahami Islam sendiri secara lebih terperinci dan lebih mendalam. Ada orang yang faham Islam ni dengan cara yang umum saja, iaitulah menganut Islam tanpa mengetahui kepentingan Islam itu sendiri. Ada orang yang faham Islam itu hanyalah beramal ibadat semata-mata dan meninggalkan ibadat-ibadat lain. Bahkan Islam ini ialah kita bukan setakat beramal tetapi memahami, melaksanakan dan cuba menggali bahawa ilmu Islam ni adalah luas. Bukan sekadar kita faham Islam itu hanyalah konsep ibadat semata-mata, tetapi kita lebih daripada itu. Itulah kita mendalami, termasuklah mendalami syariat, mendalami perundangan, mendalami perjalanan kehidupan dan mendalami segala aspek kehidupan di atas dunia ini.
Saya nak cuba untuk mencungkilkan ayat-ayat yang kita baca ni dan kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kisah ni ialah kisah yang diturunkan dan diceritakan oleh Allah kepada kita tentang Nabi Musa AS. Semua kita maklum Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi iaitulah Nabi yang Allah berikan kelebihan yang sangat besar, mempunyai tanggungjawab yang sangat besar di dalam aspek bukan sahaja agama tetapi merangkumi rantaian kehidupan dan penyembahan terhadap orang-orang Islam yang mengikut Nabi Musa, yang berjuang bersama dengan Nabi Musa AS menentang Fir'aun pada ketika itu. Ayat ini dimulakan dengan ayat wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Allah berfirman, hendaklah kamu takut. Wattaqu, ittaqu dengan makna takut. Yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana satu hari nanti, iaitulah hari kiamat. Takutlah kamu apabila datangnya hari kiamat yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seseorang itu tidak akan ada, tak akan dapat keuntungan, tidak ada penolong, tak ada siapa-siapa. Nafsun an nafsin, seseorang itu dirinya kosong. Syai'a, tak ada apa-apa pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, pada hari kiamat juga tidak ada pertolongan. Wala yu'khazu minha adlun, dan tidak ada lagi desakan ataupun arahan. Wala hum yunsarun, dan pada ketika itu mereka juga tidak ada penolong. Ayat ini Allah mula dengan wattaqu. Biasa kalau kita dengar jemaah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi tu khatib pesan kita, ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali kita Islam. Ini tu khatib pesan kita hari Jumaat. Kemudiannya marilah kita kaji apa makna ittaqullah. Ayat ni sebut wattaqu yawman la tajzi nafsun, hendaklah kamu takut akan ada hari kiamat nanti tidak ada lagi penolong bagi kamu. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak ada syafaat bagimu. Wala yu'khazu minha adlun wala hum yunsarun, dan tidak ada siapa-siapa yang boleh menolong kamu dan kamu tidak akan mendapat pertolongan. Jom kita tengok makna ittaqu. Quran ada sebut perkataan ittaqullah. Ittaqu ni dengan makna takut. Ada dalam hadis-hadis dia sebut juga perkataan ittaqu ni. Hadis Nabi SAW sebut, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Ni hadis. Perkataan ittaqu juga, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Berwaspadalah kamu. Ittaqu sini dengan makna waspada. Jadi takut ke waspada ke makna lebih kurang lah. Hadis sebut ittaqu zulma, berwaspadalah kamu sifat kezalimah. Kita jangan ada. Kita kena kawal kita, kena perhatikan kita, kena ada sikap berwaspada pada batang tubuh kita sendiri ni, sifat-sifat yang zalim pada kita sendiri. Ini sifat zalim ni ada pada orang masing-masing. Jadi Nabi pesan ittaqu zulma, munalah kamu waspada terhadap sifat zalim yang ada pada diri kamu sendiri. Ada orang zalim kepada orang lain. Ada dia zalim kepada jiran dia. Ada zalim kepada orang lain suku sakak. Tapi dia tidak sedar dia zalim pada diri dia sendiri. Nabi sebut orang zalim pada diri sendiri ni lebih dahsyat lagi, kerana dia tidak tahu tentang kezaliman dia sendiri.
Jadi Nabi pesan sini, ittaquz zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wahai manusia, berwaspadalah sikap kezaliman yang ada pada diri kamu, kerana ianya akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Nabi pesan lagi, ittaqus syuha, berwaspadalah kamu dengan sifat bakhil. Bakhil, kedekut ni Nabi beri amaran juga. Saya nak kabarnya erti perkataan ittaqu, bukan makna takwa saja. Ittaqu sini dengan makna waspada. Nabi sebut lagi ittaqus syuha, berwaspadalah kamu dengan sifat bakhil. Orang kedekut ni Allah Ta'ala sebut direct dalam Quran. Dia sayang harta dia, harta dia banyak, tapi tak belanja pada jalan Islam. Harta dia banyak, tak keluar zakat. Harta dia banyak, tapi tak pandai nak urus dengan cara Islam. Dia simpan saja, mati je, orang lain pakar. Jadi benda ni Nabi pesan awal-awal, ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Orang kedekut ni ketika hidup dulu zaman Nabi SAW, mereka ini akan membawa pecah belah di kalangan mereka sendiri. Sebab apabila orang kedekut, kaya dia kedekut, akan menimbulkan permasalahan dan permusuhan. Orang miskin, dia akan jadi berdendan dengan orang kaya. Orang kaya duk syok seorang pasal dia kaya, kerana dia. Wasafaku ala maharimikum, dia akan jadi balah dan akan perang. Sebab apa? Orang yang kedekut, kaya, dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Orang miskin tak akan defend dia. Ini dia. Wa hamalu ala ansafu fafaku dima'ahum. Mereka ni akan jadi balah di antara satu sama lain. Jadi saya nak khabar perkataan ittaqus ini ada dua makna. Pertama dengan makna ittaqullah hari Jumaat. Waspadalah kamu, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Satu makna. Yang kedua dengan makna ittaqus syuha, waspada dengan sifat bakhil. Yang ketiga dengan makna ittaquz zulma, berwaspadalah dengan sifat orang yang zalim. Satu lagi Nabi sebut, ni saya fokus perkataan ittaqu. Jadi ittaqu ni dia ada beberapa makna yang kita boleh faham. Yang keempatnya dengan makna ittaqu syarra man ahsanta ilaih. Nabi pesan kita, hendaklah kamu waspada kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Orang baik kita pun kena waspada dengan dia. Sebab apa? Kadang-kadang orang baik dengan kita tika kita takut belakang. Betul tak? Ittaqu syarra man ahsanta ilaih. Hendaklah kamu waspada terhadap mereka yang berbuat baik kepada kamu. Ni hadis Nabi pesan. Hak duk baik dengan kita selama kening, tiba-tiba cek-cek, dia jatuh kita. Apa tak? Selama kening makan nasi sekali, tidur sebatar bahaya pula. Dia dua batar ke pandai lah. Makan sekali, jalan sekali, naik basikal sekali, main bola sekali, tiba-tiba dia pula buat khianat kita. Khianat nanti kalau besar, kiranya basikal je, tapi jadi ke balah. Dia pun tuduh kita macam-macam. Jadi Nabi pesan wawa, ittaqu syarra man ahsanta ilaih. Kadang-kadang duduk AJK sejik, balah pula AJK sejik, sama-sama AJK sejik. Pasal apa? Ittaqu syarra man ahsanta ilaih. Kadang-kadang orang yang buat baik dengan kita sendiri, yang akan menjatuhkan maruah kita sendiri. Jadi empat benda ni kita kena faham. Sebab tu Nabi sebut empat benda ni supaya kita faham bahawa kehidupan ni luas. Bukan sekadar kita hidup untuk hidup keadaan ini, tetapi hidup kita kena ada sikap terbuka, dan kadang-kadang kita diuji dengan macam-macam. Al-Quran sebut wattaqu yaumallah. Ni barulah mari ayat. Takutlah kamu hari kiamat. Kiamat ni la tajzi nafsun. Kamu sendiri tidak ada lagi orang yang boleh tolong kamu. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada lagi orang yang boleh bantu kamu.
wala yu'khazu minha 'adlun wala hum yunsarun. Pada ketika itu kamu tidak ada lagi penolong, kerana kamu bawa amalan kamu sendiri, yang kamu hitungnya ialah amalan kamu sendiri. Sebab tu disebut dalam Quran, amalan kita bawa, amalan orang lain bawa. Anak kita sekalipun dia yang bawa akan datang. Allah Ta'ala sebut lagi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Mana-mana dosa pahala yang kamu ada, masing-masing bawa. Kita tak boleh nak tapung hak orang lain. Kita nak bawa hak saudara kita, pahala kita nak tapung dia, tak boleh. Sebab apa? Allah sebut awal-awal, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak ada lagi untuk membawa mana-mana ataupun nak bawa pahala untuk orang lain nak bawa pahala dia untuk kita pun tak ada. Ni tak ada. Tak ada jaminan. Masing-masing bawa sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala cabar kepada kita. Kalau atas dunia ni nak kafir belaka pun tak ada masalah. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum. Kalau atas dunia ni semua lawan Tuhan belaka. Atas dunia ni lawan Tuhan belaka. Tak ada seorang nak beriman, tak apa. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum. Kalau mu semua lawan Tuhan, Allah Maha berkuasa. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau mu beriman, Allah redha dengan kamu. Jadi kita alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Tapi ingat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Hak kamu bawa pahala untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Ini dia Quran sebut. Jadi maknanya di hari kiamat kita tak ada dah bawa amalan lain kecuali kita pikul amalan kita sendiri. Bila hari kiamat, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Masa tu tak ada orang dah hak boleh tolong kita. Bawa nafsi-nafsi masing-masing. Ayah kita tak boleh nak tolong kita. Mak kita tak boleh nak tolong kita. Tak ada benda masa tu. Nampak? Habis dah. Masa tu wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada syafaat. Syafaat ni hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang dijamin oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia hak beri syafaat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun ada syarat. Nabi tak ubi belaka. Lawan dia tak ubi. Hari ni timbul pula orang hina Nabi. Kan hari ni? Apa nama ni, dulu tahun 1996 atau 1994, Salman Rushdie buat satu ketetapan, dia hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ni timbul baru lagi belah-belah tu, belah mana saya tak ingat dah tu, belah Perancis ke apa, di Chekhov ada yang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru lagi hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyentuh sensitiviti orang Islam. Sedangkan kita orang Islam tidak diajar untuk hina orang lain. Tiba-tiba orang bukan Islam, dia cari pasal dengan Islam. Kenapa? Kerana mereka nak cari satu daripada nak royak kepada dunia bahawa Islam ni agama yang ekstremis, agama Islam agama yang dahsyat, tidak boleh terima keadilan. Dia menunjukkan bahawa dalam masyarakat dunia, Islam adalah agama yang sangat mementingkan diri sendiri, fobia, menimbulkan masalah kepada umat Islam yang lain. Ini pandangan dunia, menyebabkan kita orang Islam pada hari ini kita kena faham bahawa musuh-musuh Islam hari ini sangat banyak. Maka kalau kita sayang kepada Nabi, kita kena pertahan Nabi. Sayang kepada Nabi. Nak dapat syafaat, kena sayang kepada Nabi. Seperti mana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain mempertahankan agama Islam, maka Nabi kita pun sama. Dia pertahankan Islam yang dibawa olehnya dan kita ikut sampai ke hari ini. Cuba kita bayangkan, Islam yang dibawa oleh Nabi ni mereka awal dapat tentangan yang sangat dahsyat. Dahsyat. Orang yang lawan Nabi ni termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dia
Tak ada cerita lain, nak lawan Nabi je. Jadi Nabi peringkat awal disokong oleh para sahabat yang sangat rapat dengan dia. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar ni orang yang paling rapat dengan Nabi. Sayyidina Uthman rapat dengan Nabi. Ali masih muda, belasan tahun, masuk Islam, rapat dengan Nabi. Uthman masuk Islam umur 14 tahun, rapat dengan Nabi. Semuanya rapat dengan Nabi SAW. Kalau masuk Islam kecil ialah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayang kepada Nabi. Akhirnya dialah orang yang mempertahankan Islam. Dididik dalam madrasah Islam. Dia sayang kepada Nabi. Disebut dalam satu cerita apabila berlakunya peperangan Uhud. Perang Uhud ni maklumlah Islam kalah. Mula-mula menang, lepas tu duduk atas bukit tu turun habis cari harta. Pimpinan musuh ketika itu Khalid Al-Walid naik atas bukit, kemudian serang semula. Masa itulah hak paling sayangnya, semua sayang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang paling kita ingat sekali ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia apabila tengok Nabi ni dalam keadaan yang sangat dahsyat, panuh banyak mari, dia sendiri kita ada tubuh dia. Dia sayang ke Nabi lah, dia sayang. Ini kan disebut dalam satu kitab mengatakan panuh ni sehingga tubuh dia, baju besi ni penuh dengan anak panah. 70 panuh duduk tubuh. Tapi baju besi tu tak tumbuh. Nak royaknya dia sayang, dia tak ada tubuh dia je. Jangan kena Nabi SAW. Dia sayang kepada Nabi. Contohnya kerana apa? Kerana dia tahu bahawa Nabi bukan selamat harta dia, tetapi Nabi selamatkan akidah dia. Kerana apa lagi? Kerana Nabi bawa syafaat. Dia tahu wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak ada lagi bantuan. Siapa yang bawa bantuan? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun, pada ketika itu tidak ada lagi pertolongan di hari kiamat. Ayat ni ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Bani Israel ni dia lawan Nabi Musa. Dia lawan sangat-sangat. Sedangkan Bani Israel ni ialah satu kaum yang hina, satu kaum yang minoriti, yang hina, minoriti, yang ditindas, yang dikeji oleh Fir'aun di Mesir. Dia bangsa yang sangat hina. Ini Bani Israel. Tetapi Allah angkat dia. Allah angkat Bani Israel menjadi kaum yang mulia pada ketika itu. Dalilnya, ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah kata, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat aku atas kepadamu, yang mana aku angkat kaum nu jadi mulia, dan kamu mulia di sisi aku. Ini ketika mana Bani Israel diangkat oleh Allah menjadi kaum yang mulia. Tetapi setelah Allah muliakan kaumnya, mereka ni bangga diri. Dia anggap apabila Allah muliakan kaum dia, dia anggap dia hebat dia. Dia tak sedar bahawa dia tu banyak buat salah. Antaranya ialah mereka nak rancang untuk bunuh Nabi Musa. Nak bunuh Nabi Musa. Pasal Nabi Musa bawa saja daripada sembah berhala, dia sembah Allah Ta'ala. Tak setuju, nak bunuh tu. Tak setuju. Kita tak setuju satu perkara, nak bunuh Nabi Musa. Dalam ayat yang kita baca ni, wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Antara contoh jahatnya Fir'aun, dan kerana Allah ungkit balik kepada Bani Israel. Mu dulu wahai Bani Israel, ingat molek mu nak lawan Tuhan pun. Wa iz najainakum, ingatlah wahai Bani Israel, kami telah menyelamatkan kamu daripada hina dina
dikecam dan dihina oleh Fir'aun kepada kaum kamu. Ini di antara satu yang pertama yang kita boleh ambil poin. Antaranya ialah Fir'aun ni menganggap Bani Israel kaum yang sangat hina. Kenapa? Sebabnya ketika mana Bani Israel ni dia duduk di Palestin, duduk di Iraq, dia pindah pergi ketika Nabi Yusuf duduk Mesir. Ni cerita sebelum pada Nabi Musa, iaitulah Nabi Allah Ibrahim AS. Yang mana Nabi Allah Ibrahim AS ni segala ayah segala Nabi. Ayah segala Nabi ni duduk di Iraq. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam ni tak kisah dia pada awal sekali. Nak ceritanya asal-usul Bani Israel ni ialah start daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni dia ni beranak di Babylon, Iraq. Maknanya di Iraq ni satu negara yang dipanggil Ardul Kinanah. Dia adalah tempat lahirnya nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Duduk situ, beranak situ. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, ataupun dalam kitab dia panggil Terah. Terah ni nama kuk bangsa yang disebut dalam kitab orang putih, dia panggil Terah. Dalam Quran dia panggil Azar. Azar ni ayah Nabi Ibrahim. Dia ni kerja dia ukir patung kemudian jual. Ayah Nabi Ibrahim sendiri ukir sembah, lepas tu orang kenal jual. Ada anak 12 orang. Dilahirkan di kota Ur. Ur ni ialah sebuah perkampungan di Iraq. Nabi Ibrahim lahir situ. Lepas tu lama-lama ni Nabi Ibrahim besar sikit, ayah dia perasan bahawa Ibrahim ni memang dia ikut dia. Dia ikut dia. Macam kita jugalah, ramai-ramai ni ada yang seorang dua. Ayah dia kata, berat lagu ni. Dia pun report kepada Namrud. Namrud ni raja yang zalim ketika tu, yang mana ayah Nabi Ibrahim pergi royak kepada Namrud. Dia kata, anak saya seorang yang nama Ibrahim ni memang tak ikut saya. Hak patung saya buat, dia pecah juga uduh-uduh. Maknanya kadang-kadang kita kena faham lah bahawa tak semua, walaupun Nabi Ibrahim dilahirkan dalam keluarga begitu, ini kekuasaan Allah Ta'ala nak menyelamatkan agama Tauhid daripada dihapuskan. Siapa boleh lawan kuasa Tuhan? Siapa boleh lawan? Tak boleh. Musuh banyak sekali mana pun tak boleh. Kerana ini takdir. Kalau kita ngaji ilmu Tauhid, dia panggil qudratullah wa iradati. Dalam bab sifat ma'ani, mana-mana makhluk lawan Tuhan tak boleh. Ini qudratullah. Akhirnya Allah melahirkan Nabi Ibrahim di situ. Kemudian direpuk oleh ayah sendiri kepada Namrud. Namrud panggil. Nabi Ibrahim berdebat, kalah, tak menang. Kafir lawan orang Islam tak menang. Sebab Nabi Ibrahim ni bawa akidah Islam. Ingat molek, dia bukan bawa ajaran Yahudi, dia bukan bawa ajaran Kristian. Dia bawa adalah asas akidah kepada Allah. Berlawan dengan Namrud kalah. Lawan Kain, menang Namrud. Lawan ilmu, menang Ibrahim. Akhirnya Namrud kerah awak-awak dia takak Nabi Ibrahim. Tak berani nak lawan gitu, tak berani. Dia kerah awak dia takak Nabi Ibrahim. Akhirnya dia bubuh dalam api. Ni kisah dalam Quran. Bubuh dalam api pun tak jadi apa saing tu. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya api tu sifat dia panah. Sifat dia panah. Sifat ni api yang panah. Artinya Allah berfirman sifat api itu menjadi sejuk. Ini dia panggil dalam bab tauhid juga. Ini kuasa Allah. Dia panggil saluhun qadim. Benda yang Allah dah rancang awal-awal. Artinya apabila Nabi Ibrahim dicapokkan dalam api itu tak jadi panah, jadi sejuk. Akhirnya Nabi Ibrahim tak mati situ. Tubik molek-molek ada. Namrud nampak, hambak pula sekali lagi. Kejar Nabi Ibrahim. Di sini dah Allah firman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hendaklah kamu keluar daripada bumi Iraq itu,
kemudian kamu menuju di selatan Iraq, menuju di Palestin, ke Palestin. Artinya dikejar oleh Namrud ke belakang. Pengikut Nabi Ibrahim diriwayatkan ada 70 orang. Riwayat ada 70. Ada kata ada 60, tak kira lah ada berapa orang pun. Yang pentingnya Allah firman kepada Ibrahim supaya keluar. Bukan lari, keluar. Lari ni istilah bahaya. Dia difirmankan oleh Allah, dia keluar lalu menuju melintasi sungai. Di situ dia panggil Ibran.